selamat berjumpa lagi bersama cikgu dalam dunia matematik dan belajar matematik bersama cikgu Syam. Okay, so video kali ini kita akan fokus kepada matematik tingkatan 2, bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Okay, bahagian terakhir bab 6 ni iaitu 6.4 isi padu bentuk 3 dimensi. Okay, jom. Okay, 6.4 isi padu bentuk 3 dimensi. 6.4.1 menerbitkan rumus lah macam biasa. Tindak pembelajaran menerbitkan rumus sisi padu prisma dan silinder dan seterusnya membentuk rumus piramid dan kon. Okey, isi padu prisma dan silinder. Isi padu suatu bentuk geometri 3 dimensi adalah ukuran ruang yang memenuhi bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Bentuk ini diukur dalam unit padu seperti milimeter padu mm kuasa 3, sentimeter padu cm kuasa 3 atau meter padu m kuasa 3. Perhatikan bentuk geometri 3 dimensi di bawah. Apakah hubungan antara kerata rentas dengan tapak? Okey, kerata rentas, tapak. Jadi kerata rentas tu kalau kita lihat dia memang sama dengan tapak. Betul tak? Bentuk dia sama dengan tapak. Okey. Alright, jadi isi padu prisma. Tahukah anda kuboid ialah sejenis prisma? Ada soalan dalam video sebelum ni kan, dia tanya kubus atau kuboid, adakah dia adalah prisma? So ada jawapan ni. Kuboid ialah sejenis prisma. Okey, isi padu prisma. Perhatikan bentuk kuboid di bawah. Isi padu kuboid adalah panjang darab lebar darab tinggi, sama juga dengan luas tapak darab tinggi. Kuboid tersebut dipotong kepada dua bahagian yang sama saiz melalui perpenjurunya. Dua buah prisma segitiga terhasil. Hubungan antara isi padu kuboid dengan isi padu prisma segitiga ialah, tengok cikgu ada kuboid, bila cikgu potong dua berdasarkan perpenjuru dia akan menghasilkan dua prisma yang berbentuk segitiga kan. Jadi isi padu prisma segitiga adalah setengah darab isi padu kuboid. Betul tak? Prisma ni kan separuh daripada kuboid. Jadi setengah daripada isi padu kuboid. So isi padu kuboid adalah luas tapak darab tinggi tadi kan, luas tapak darab tinggi. Okey, luas tapak pula adalah luas tapak tu tadi untuk isi padu kuboid adalah panjang darab lebar. Jadi kalau kita letak setengah, dia adalah luas segitiga kan, luas segitiga yang tapak tu sebenarnya darab dengan tinggi. Jadi bermaksud isi padu prisma ni adalah luas kerata rentas darab tinggi. Sebab apa? Depan tu adalah segitiga kan. Sebab ini adalah luas segitiga. Jadi kalau kita kerat kerata rentas tu, maksudnya kalau kita kerat sampai belakang tu, dia punya kerata rentas tu tetap berbentuk segitiga sama dengan tapak dia. Okey, jadi isi padu prisma sebenarnya adalah luas kerata rentas darab tinggi. Sama juga kalau kuboid ni, kalau kita kerat dia kerata rentas dia berbentuk tapak kan, segi empat. Kita dah tengok tadi. Jadi luas tapak ni atau luas kerata rentas darab dengan tinggi dia, maka akan dapat isi padu lah. Ini cara nak cari isi padu prisma. So luas kerata rentas ni terpulang lah, dia berbentuk segi empat ke, dia berbentuk segi tiga ke. Right, itu formula untuk mencari isi padu prisma. Sekarang silinder pula Raja di atas menunjukkan sekeping shilling berbentuk sebuah bulatan jika 10 keping shilling disusun mengikut menegak dan menghasilkan sebuah silinder. Awak letak shilling yang sama saiz lah, katakan duit 20 sen ke, kalau awak letak 20 sen je nampak macam bulat kan, tapi kalau awak letak sampai 10 keping, dia akan membentuk sebuah silinder. Jadi isi padu silinder adalah luas tapak darab tinggi. So luas tapak dia adalah bulatan kan. Jadi pi j kuasa 2. So darab dengan tinggi dia. Tinggi dia. Okey. Jadi isi padu silinder diberi oleh pi j kuasa 2 t. T itu tinggi dia. Pi j kuasa 2 tu adalah luas tapak atau luas keratan rentas. Itu untuk sedia Okey, piramid. Okey, perhatikan sebuah kubus yang mempunyai panjang P, lebar L dan tinggi T. 6 buah piramid yang sama saiz boleh dimuatkan dalam kubus ni sebenarnya. Okey, jom fikir, bolehkah aktiviti yang sama dijalankan menggunakan piramid bertapak segi empat sama dan kuboid? Okey. Jadi ini adalah anak-anak penerangan macam mana kita nak dapatkan formula formula isi padu piramid. So yang paling penting adalah isi padu piramid ini. Cara ni kalau anak-anak tak faham pun tak berapa penting sangat sebenarnya. Yang penting
formula dia ni. Tapi kalau anak-anak nak cuba fahamkan lagi elok-elok ya. Cikgu tak nak bincangkanlah dalam video kali ini ya. Tapi kalau anak-anak daripada nak bertanya, boleh bincang dengan guru-guru kamu lah. Kalau anak-anak murid saya nanti, kalau nak tanya saya macam mana tak faham penerangan ni, dalam kelas nanti kita akan, awak boleh bertanya dan cikgu akan terangkan ya. Jadi isi pada piramid tu diberi oleh 1/3 darab luas tapak, luas tapak dia darab dengan tinggi. Macam mana 1/3 tu? Ini penerangan dia ya. Okey. Ini isi padukun ya. Macam mana tujuan dia, kita nak menerbitkan rumus isi padukun. Kad manila, gunting, gam dan sagu halus. So, anak-anak ikutlah langkah ni. Okey, perbincangan dia bandingkan perbezaan keputusan yang anda peroleh dengan keputusan kawan-kawan lah ya. Bincangkan hubungan antara isi padukun dengan silinder. Dia ada kaitan sebenarnya ya. Alright, jadi daripada aktiviti di atas, kalau anak-anak buat, kita sebenarnya kita dapati anda memerlukan 3 kon sagu halus untuk memenuhkan silinder. Oleh itu, 3 darab isi padu kon sama dengan 1 darab isi padu silinder. Jadi kalau isi padu kon saja, 3 ni pindah sini, dia akan jadi 1/3 lah kan. 1/3 daripada isi padu silinder. So, isi padu silinder kita dah lihat tadi kan, iaitu pi j kuasa 2t. Jadi, isi padu kon adalah 1/3 daripada pi j kuasa 2t ataupun 1/3 daripada isi padu silinder. Itu kon. Boleh ya? Okey, 6.4.2 menghitung isi padu. Standard pembelajaran. Menentukan isi padu prisma, silinder, kon, piramid dan sfera dengan menggunakan rumus. Imbas kembali unit SI bagi luas ialah cm persegi, isi padu adalah cm padu ada kuasa 3. Jangan keliru lah. Kalau kuasa 2 tu luas, kalau kuasa 3 tu adalah isi padu. Okey, contoh 7, hitung isi padu prisma tegak di sebelah. Kerata rentah dia ni 8 dengan 5, tinggi dia 12. Okey, isi padu kita dah tahu kan luas kerata rentas darab dengan tinggi. Okay, luas kerata rentas dalam kes ini, prisma ni adalah segitiga kan. Jadi luas segitiga adalah setengah darab tapak 8 darab dengan tinggi dia 3. Macam mana nak cari tinggi dia? Guna teorem Pythagoras. Separuh daripada segitiga tu adalah 4 sebab panjang dia 8 kan. So hypotenuse 5, jadi dah tentu sini 3 gunakan teorem Pythagoras yang ni. Jadi setengah darab 8 darab 3 darab 12. Tinggi prisma tu 12. So selesaikanlah 1/4. Okey, boleh anak-anak. Tahukah anda isi padu objek 3 dimensi berbentuk serong sama je. Ni sini juga daripada tinggi dia ke bawah. So ada tu adalah T dia. Silinder pun sama piramid pun sama. Tinggi dia tu kita kira daripada atas sampai ke tapak. Ada serong ke ataupun tegak Okey, contoh 8 kita nak hitung isi padu silinder tegak. Guna pi 20/27. So diameter dia kasih ini diameter 7. Tinggi dia 12. Jadi isi padu adalah luas kerata rentas darab tinggi ataupun pi j kuasa 2t. So 20/7 dia jari 3.5. Kenapa? Diameter bahagi 2 7 bahagi 2. Kita nak j je bukan d bukan diameter. That's why 3.5 dan tinggi dia 12. Dan tekan je lah kalkulator anak-anak dapat 462. Okey, next. Kon pula. Contoh 9, hitung isi padu kon tegak pi 20/27. Okey. So tinggi dia 12 daripada puncak ke bawah tinggi tegak dia 12, dia jari dia 7. Jadi isi padu kon 1/3 pi j kuasa 2t. Okey. So 22/7 darab 7 darab 7, T dia 12. So dapat 616 Masuk saja dalam formula. Okey, contoh 10 adalah isi padu piramid tinggi tegak dia 3, bawah ni 4, segi 4 sama So isi padu piramid adalah 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Luas tapak dia 4 darab 4 lah. Tinggi dia adalah 3. So dapat 16. Okey. Okey, isi padu sfera macam tadilah juga, macam luas video sebelum ni anak-anak Sebab kita tak dapat nak bentangkan dia kan Jadi kita terima sajalah isi padu sfera ni diberi oleh formula ini 4/3 pi j kuasa 3
Sfera ialah satu bentuk geometri tiga dimensi yang mempunyai satu titik tetap yang dikenali sebagai pusat. Semua titik pada permukaan mempunyai jarak yang sama daripada pusat sfera. Isi pada sfera mempunyai jari J ialah diberi oleh ini. Cikgu, macam mana dapatkan mencari isi pada sfera ni? So ini anak-anak kena Google. Okey, ada dalam bila Google anak boleh baca panjang ya. Sebab dia ni khusus sikit. Sfera ni special sebab kita tak dapat nak buat bentangan dia. Okey. Tahukah anda, sistem suria terdiri daripada matahari dan beberapa planet yang berbentuk sfera. Ini termasuk planet bumi. Perhatikan kedudukan bumi dalam sistem suria. Okey, ni jari setiap planet. Ini kedudukan dia. Anak-anak dah belajar dalam sains. Okey, contoh 11. Hitung isi pada sfera berjejari 7 cm. Guna pi sama dengan 22/7. Okey, penyelesaian jejari 7. So, formula dah tahu isi padu 4/3 pi j kuasa 3. Masuk je lah. Pi 22/7 j 7. So, selesaikan. 1437.33 cm padu. So, ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, contoh 12. Isi padu hemisfera berjejari 5 cm. Berikan jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Guna pi sama dengan 22/7. Okey, hemisfera tu apa? Hemisfera tu maksudnya separuh daripada sfera. Separuh saja. Jadi, hemisfera punya isi padu maksudnya separuh lah, setengah daripada isi padu sfera. So, setengah daripada 4/3 pi j kuasa 3. Jadi, ini formula dia lah. Isi padu hemisfera adalah 2/3 pi j kuasa 3. So, masukkan je lah 2/3 pi 22/7 j 555. Selesaikan. Tapi ingat, jawapan mesti 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan. Okay, next. Jom fikir, bola besi yang digunakan dalam pertandingan lontar peluru mempunyai jari 4.9 cm. Ketempatan logam yang digunakan untuk membuat bola besi adalah 7.8 gram setiap sentimeter padu. Kita menjisim bola besi tersebut. Dia suruh fikir dan cuba cari. Okay, so last part 6.4.3 penyelesaian masalah. Setiap pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bentuk 3 dimensi. Okay, tahukah anda Kementerian Kesihatan Malaysia menganjurkan pemakanan secara sihat dalam kalangan rakyat Malaysia dengan pengambilan kalori yang betul mengikut umur dan keperluan harian individu. Okay, nilai kalori makanan yang diperlukan oleh remaja lelaki berumur 13 hingga 15 tahun ialah 2,200 kalori sehari. Manakala remaja perempuan berusia 13 hingga 15 tahun memerlukan 1,800 kalori makanan sehari. Okey. Alright, contoh 13. Salim merupakan seorang pengusaha aiskrim secara kecil-kecilan. Dia menjual aiskrimnya di dalam bekas seperti raja di bawah. Jika dia menetapkan sasaran untuk menjual 10,000 bekas sebulan, berapa liter aiskrim yang diperlukan untuk tempoh sebulan? Gunakan jawapan kepada liter yang terampil. Guna pi sama dengan 27. So, dia gabung antara kon. Tinggi kon tu 4 cm dengan silinder 6 cm. Dan diameter dia adalah 5. Okey, penyelesaian. Okey, memahami masalah. Menghitung isi padu air yang diperlukan untuk membuat 10,000 bekas aiskrim dalam liter yang terampil. Merancang strategi, menentukan isi padu satu bekas, menentukan jumlah isi padu 10,000 bekas. Itu strategi dia. Okey, so melaksanakan strategi. Okey, kita cari isi padu silinder yang kat bawah tu kan. Pi j kuasa 2t, 22/7, jari tadi 5 tapi bagi 2 lah sebab itu diameter kan. So 2.5, 2.5, t dia adalah 6 tinggi dia. So ini isi padu silinder. Isi padu kon 1/3 pi j kuasa 2t. Okey, sama juga J dia 2.5, pi 22/7 tapi T kon, tinggi kon adalah 4. So, ini isi padu kon. Jadi, kalau kita gabungkan isi padu bekas kon dengan silinder tu, tambah je lah. So, dapat 144.05. Jadi, jumlah isi padu 10,000 bekas, maksudnya satu isi padu satu bekas ni darablah dengan 10,000 kan. So, dapatlah 1,440,505 cm padu. Tapi dia nak dalam liter So ingat, 1 liter sama dengan 1000 cm padu. Jadi kalau saya ada 1,440,500 cm padu ni,
nak tukar kepada liter, so bahagi dengan 1000 lah, darab dengan 1 liter kan. So dapat 1440.5 liter. Maka 1440.5 liter aiskrim diperlukan. Boleh anak-anak ya? Okay. Alright, jom cuba 6.4. Soalan 1, soalan 2. Buat dalam buku, tulis sebagai kerja rumah. Untuk video hantar bila buka sekolah macam biasa. Soalan 3, soalan 4. Ni dah intipati bab dah ya. Jadi ada 4 soalan tadi, buat dalam buku tulis, semak jawapan kamu ya. Buat dengan kemas. Kalau betul alhamdulillah, kalau salah terus buat pembetulan anak-anak. Bincang dengan kawan, bincang dengan guru kamu kenapa salah ya. Naik sekolah nanti hantar pada cikgu. Okey, ini adalah rumusan untuk intipati bab ya. Bentuk geometri, ni bentangan dia, luas permukaan, isi padu. Dia dah buat rumusan kat sini ya. Ni prisma bentuk segitiga kan. Ini bentangan dia, ini cara cari luas permukaan, ini cari isi padu. Piramid, bentangan dia, luas permukaan dia dan isi padu. Silinder, bentangan, luas permukaan, isi padu. Kon, bentangan, luas permukaan, isi padu. Sfera, tak ada bentangan. Okay, luas permukaan dan isi padu. Okay, so anak-anak kita dah selesai bab 6 alhamdulillah. Jadi tolong fahamkan, tolong buat semua latihan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.